Nak bersihkan boleh, jangan dijolok saja, dijolok sampai hilang mata hitam. Dia punya seronoknya tu kan, tu jangan. Sampai hilang dia berada di alam khayalan. Iya betulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Cak Ope dalam program Ngaji Bareng. Apa kabar semuanya? Dan saya harap semuanya tetap diberikan hidayah, tetap diberikan taufik dan juga dipermudah segala urusannya sehingga Anda menjalani kehidupan ini dengan penuh kebahagiaan. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, pada kesempatan kali ini yuk kita ngaji lagi, yuk kita dengarkan beberapa ceramah, beberapa tausiah ya yang mana ini semua akan membuat kehidupan kita lebih lebih bermakna dan juga penuh dengan ilmu dan juga penuh dengan hal-hal positif untuk menjalani kehidupan ini. Dan program Ngaji Bareng pada kesempatan kali ini yang akan mengisi yaitu Ustadz Syamsul Debat, yang mana teman-teman sudah tahu ketika Ustadz Syamsul itu berceramah seperti apa, dan kita akan mendengarkan kira-kira apa saja yang akan Ustadz Syamsul Debat sampaikan pada kita semua dalam video ini. Makanya seperti biasa yuk kita mulai. Bagi teman-teman yang mau melihat video aslinya silakan kunjungi link di bawah deskripsi ini, dan bagi teman-teman yang mau ngaji bareng bersama saya seperti biasa jangan lupa buka mata, buka telinga dan buka hati. Bismillahirrahmanirrahim. Don't go anywhere, stay here and check it out. Kuliah Ilmu Taman Surga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa barik. Terima banyak diucapkan tuan pengurusi acara Yang Berhormat Tuan Syafizan. Betul namanya. Ini acaranya di kampus Yang di Berhormat sekolah. Tahniah sebagai ahli parlimen. Itu juga seterusnya pemimpin-pemimpin tempatan di semua peringkat yang berkesempatan hadir, Tuan Imam, ketua-ketua kampung, ketua adat, ketua kaum, seterusnya semualah yang tak sempat saya sebutkan di sini sebab penganjur tak siapkan salutasi itu. Penganjur Penganjur itu siapkanlah. Berarak bukan main lagi. penganjur. Berkompang bukan main lagi, senarai kita tu. Sama mana pun, terima kasih banyak. Ucap terima kasih banyak datang kesudian mengundang saya kemari. Seronok saya datang. Cuma tadi diminta saya berceramah daripada pintu, saya tak pernah buat tu. Kemana Masih ingat di penyanyi pintu, ya? Kalau nyanyi ya mungkin bisa ya. Tapi tak apalah, nampak lain. Alhamdulillah ramai betul yang datang hari ni. Saya ingat 20,000 tak kurang. Wih. Gak muat ruangannya ini. Yalah, bila disebutkan tentang zaman diam tak diam, kita telah pun berada pada tahun 2023. Wih, Dan dengan melabuhkan tirai 2022, kita masuk tahun 2023, pelbagai kenangan pahit dan manis yang telah kita lalui, dan kini bila masuk pada tahun baru sudah tentunya kita berazam. Kita berazam untuk membuat Berazam itu apa? Untuk membuat perubahan pada diri kita. Berazam. Sebab bila sebut tahun baru, kita berubah tahun. Tapi paling susah sekali adalah untuk mengubah diri kita. Betul. Mengubah diri kita. Musuh Dan bila terbesar sebut ini. mengubah diri, sebenarnya telah disebut oleh Yang Bahagia Datuk Dr. Fadilah Kamsah.
Dia sebut manusia bukannya tak boleh berubah. Cuma kadang-kadang manusia dia tak nampak kenapa dia perlu berubah. Dia rasa dia okey dah, dia rasa dia baik dah. Kadang-kadang orang cakap berubah lah. Apa masalah? Okey, kenapa pula sibuk nak suruh berubah? Jadi itu antara masalahnya. Sebab kita rasa kita tak perlu berubah. Sedangkan kita semua kita semua merupakan manusia biasa. Bila kata manusia biasa, kita terdedah daripada kelemahan. Dan bila terdedah kelemahan, banyak masalah-masalah yang kita buat. Tetapi sebaik-baik manusia yang mempunyai masalah, mempunyai kekurangan ini adalah bersedia berubah menjadi lebih baik. Seperti mana sabda Nabi sebut sesungguhnya manusia itu berdosa, dan sebaik-baik manusia berdosa itu adalah bertaubat kepada Allah. Melainkan kita dalam ni dengan penuh yakin dan dengan penuh keazaman dan beraninya menyatakan alhamdulillah, sepanjang tahun 2022 itu memang saya tak ada dosa. Tolong angkat tangan. Mana ada yang berani ya? Pasti punya dosa semua manusia. Tadi pun macam-macam dah kan, apalagi macam-macam tadi. Nampak Samsul Samsul tingginya. Ini setiap ceramah Ustaz pasti gini ya. Lawakannya dalam TV nampak kecil aja, keluar besar pula. Macam-macam. Saya sebenarnya baru 4 hari balik daripada Tanah Suci, baru balik pada Umrah. Masya Allah. Yang balik terus datang ke Kuching kan. InsyaAllah besok balik lah kot. Dah sambunglah ceramah macam biasa kan. Seronok. Saya rindukan mi kolok dan laksa Sarawak. Mi kolok. Jadi kalau hari ni setakat bagi lauk biasa-biasa tak payahlah. Ya, kan. Harus banyak mi koloknya ini. Lain pula menu hari ni. Tak adalah saja. Saya okey je. Dalam hidup kita ni kejar 3 perkara saya kata. Kejar 3 perkara. 3 perkara. Yang pertama kejarlah hidayah. Supaya kita dapat bezakan antara buruk dan baik. Betul. Justru sekarang ini usaha hidayah itu sulit ya untuk kita cari, untuk kita usahakan. Bahkan kita lebih usaha untuk mendapatkan dunia, untuk mendapatkan uang, untuk mendapatkan rumah yang mewah, untuk mendapatkan status sosial yang membanggakan. Dan untuk usaha hidayah memang agak sulit di zaman sekarang sih. Kalau orang-orang sekitar saya, termasuk saya sendiri sih seperti itu. Nggak tahu kalau teman-teman semua ya. Dan bila ada hidayah, ada petunjuk, kita dapat beza yang baik, yang buruk. Jadi yang buruk kita tak buat, yang baik itu yang kita buat. Tapi kalau orang yang tak ada hidayah, benda buruk rasa baik, benda baik rasa buruk. Pergi ke masjid dia rasa buruk sangat, dia rasa nanti orang cakap apa pula, tak boleh pergi masjid nanti. Hari ini dia datang sebab Samsul Ubat datang. Tak pernah dia datang ke masjid. Hari ni dia datang. Ada orang macam tu. Tengok siapa yang tak angguk tu dia tu. Kan? Selama dia tak pernah datang masjid, tiba-tiba datang sebab nak jumpa Samsul Ubat. Tapi janganlah rasa malu. Kalau aku tak pernah datang, tiba-tiba datang. Tak. Kita kena fikir mungkin inilah permulaan yang baik buat kita. Amin. Di awal tahun 2023. Amin. Ada orang tu, kenapa kau ni tak pakai, tak tutup aurat dengan sempurna? Kenapa tak pakai tudung? Kenapa tak pakai baju yang besar-besar sikit? Yang janganlah sampai baju ketat sangat. Kenapa? Belum dapat petunjuk. Belum dapat hidayah. Gambaran petunjuk ni pada orang Semenanjung, saya tak tahu lah orang sini. Orang Semenanjung kebanyakan disebut belum sampai seru. Belum sampai seru. Maknanya selagi tak accident terbalik kereta, kedua daripada dia selamat, petunjuk dah sampai. Macam tu. Mujur tak mati terus. Kan? Ataupun tengah berenang-renang kat sungai tu, tiba-tiba buaya kejar. Buaya dah gigit dah tangan sebelah, sebit terlepas, petunjuk dah sampai. Tapi kalau dah masuk dalam perut buaya tu, mana petunjuk dia? Jadi ada petunjuk ya. Jaga aurat. Betul. Dalam Islam ajar kita tutup aurat, bukannya balut aurat.
Balut aurat. Tahu balut aurat? Dia pakai baju kurung, cantik, pakai tudung, tapi ketat sangat. Betul dia. Kadang-kadang budak-budak perempuan pakai tudung selak sini, selak sini. Lepas tu pakai t-shirt ketat. Ya, Lepas tu betul. dekat dada tu ada macam manik-manik tu yang macam cahaya-cahaya tu, ada tulisan. Kita ni yang baru balik masjid kenalah baca. Apa tulisnya tu? Rupanya dia tulis apa tengok-tengok. Apa nangga-nangga. Lepas tu astagfirullahalazim. Dia pun menjeling, dia pusing dekat belakang ada tulis lagi kalau nak cakap. Tengok tu masalahnya, kita pun tegur. Kenapa lah pakai baju macam ni? Dek, mana kau beli ni? Pasar malam banyak. Pasar malam banyak. Mak kau tak marah ke? Mak pun ada satu. Tapi betul ya. Apa ya? Hal yang sangat miris sekali pada zaman sekarang itu memang apa ya, perempuan itu terutama yang muslim ya, itu sering apa ya, lupa terhadap aurat, padahal itu luar biasa sekali bahayanya ya. Nanti itu akan menuntut orang tuanya, orang tua laki-lakinya, terus menuntut saudaranya, terus menuntut banyaklah. Pokoknya intinya kalau orang yang membiarkan aurat itu efeknya nanti di akhirat luar biasa sekali. Astagfirullahaladzim. Semoga kita, keluarga kita tetap menjadi orang yang istiqomah menjaga auratnya masing-masing ya, amin ya. Mak kita pakai untuk suaminya tak apa. Kita ni dekat luar ni kan? Jadi kena jaga. Termasuk juga orang lelaki. Kadang-kadang ambil gambar dia pergi gym, dia buat ni, dia tunjuk sampai ke pusat, bergaris-garis, ni semua kan, tunjuk-tunjuk. Tak boleh, kena jaga. Itu pertama. Mengumpat macam tu juga, dah sedap sangat bercakap pasal orang, ya pun tak boleh juga. Tahu YB itulah. Kenapa ada YB? YB Syamizan. Contohlah. Kan? Ada je nak cakap pasal orang. Kan? Tapi cakap-cakaplah, saya okey je. Saya maafkan lah orang cakap pasal saya. Semua tu pahala. Kan? Tapi yang bercakap tu dosa. Jadi jangan bagi pahala percuma dekat orang. Nak pula dalam ni, dalam Facebook tu, tu dah mula ambil gambar agak aja. Orang lelaki kurang yang ambil orang perempuan. Kalau tahu tadi bawa stand. Lepas tu penat kan. Ini salah kan. Lepas tu masuk dalam Facebook, alhamdulillah, alangkah baiknya kalau dia masih bujang. Contoh ayat betul. Betul. Tak contoh. YB kahwin lah YB. Alhamdulillah. Sebab YB pernah kahwin. YB pun muka lebih kurang saya je nampak. Yes. Ya, jadi penasaran ni. Alhamdulillah. Tapi seronok lah. Seronok tentang pusat ni sebab jauh. Pukul 4 pagi aku datang daripada ni. Pukul 4 pagi gerak pada Kuching. Bukan pusat tu, Kuching juga. Pusat. Pada Kuching ke Kuching, pening pada aku. Jauh Itu Kuching nama daerah ya. Saya teringat dulu. Kuching. Saya daripada Kuching pergi ke Seri Aman. Masa tu jalan Pen Borneo tak siap lagi. Jalan tengah buat, ya Allah, berzikir. Ya Allah. Ya Allah. Bila lah nak sampai ni Allah? Ya Allah. 4 jam. Waktu betul bulan puasa. Sampai dekat sana dia hidang aku apa tu, berbuka puasa. Obor-obor. Itu makanan orang sini. Saya kata obor-obor. Kayak apa obor-obor itu? Lepas tu dia bagi saya satu lagi makanan apa? Bubur pedas. Sampai isyak tak jumpa pedas. Rupanya bubur pedas Negeri Sembilan lain. Pedas Negeri Sembilan tu menyala. Ada tambah. Tapi dia orang pun tegur, sikit aja makan ustaz.
Saya berbuka puasa memang tak makan banyak. Yes. Balik itu zikir lagi. Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Sampai dekat pasar Satok, aku balun mikolok 3 mangkuk. Makan sahur. Terus sekali. Ya, itu yang pertama. Kan cari hidayah. Yang kedua, kerja apa? Maghfirah. Mintalah ampun daripada Allah banyak-banyak. Ya, betul ya. Kita kadang-kadang kita tak sedar kita buat dosa banyak. Kita tak sedar kita mengutuk orang banyak. Ya. Nak pula masa musim pilihan raya baru-baru ni. Allahu Akbar. Segala macam dibantai. Tu tak betul, ni tak betul, ni tak betul, ni tak betul, ni tak betul. Cukup-cukup sudah. Dah habis pilihan raya, kita bersatu balik sebagai masyarakat. Bagilah peluang YB buat kerja. Bagi peluang, tengok YB macam mana kan. Macam tu lah kan, macam ni elok semua sama. Adakah dia cakap kepada parti sekian-sekian saja boleh hadir? Tak ada. Semua dijemput hadir kan. Nak bergambar boleh, nak bergambar dengan Samsul Debat tak ada masalah. Gambar tegak RM50, gambar RM500. Asal bayar ya. Ya. Adalah gurau aja. Jadi mana kata minta ampun dengan Tuhan banyak-banyak. Kita banyak buat dosa. Betul. Kan kita buat dosa. Lepas tu kita dah minta ampun. Ustaz, kita dah minta ampun tapi kita buat dosa lagi. Minta ampun lagi. Minta ampun lagi selagi masih bernyawa. Itu sebabnya sebelum kita nak solat kan, sebelum nak solat kan, sebelum solat kita sebut dulu apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maknanya kita kena mengucap dua kalimah syahadah dahulu setiap kali sebelum kita solat. Sebab apa? Kita tak tahu antara waktu solat dengan waktu solat apa yang kita buat. Kadang-kadang kita cakap, jangan ambil gambar bertiga, nanti yang tengah-tengah mati. Selalu kita kadang-kadang tersebut kan? Jangan lalu bawa ampayan, nanti pendek umur. Ampayan apa? Nampak tu? Macam-macam, seolah-olah ada yang lebih besar daripada Allah Ta'ala yang boleh menentukannya. Nasib baiklah ada YB ni, kalau tak tahu habis matilah kita. YB itulah satu-satunya yang boleh tolong kita. Ayat kita kadang-kadang YB. Kadang-kadang kita lupa untuk berserah kepada Tuhan. Jadi banyak dosa. Kadang-kadang mengumpat lagi, mengata lagi. Tengok dalam TV hari Ahad pukul 11 pagi. Ya Allah, tengok artis. Ya Allah, kenapa macam tu? Tengok drama pun marah juga kan? Padahal drama ya. Alah, drama pukul 7 tu. Saya tak ingatlah tajuk drama tu, lupa dah. Kan? Tengok tu tapi kita mulut kita cepat dia bercakap. Tak berguna punya, matilah kau. Kita terpengaruh ya. Penghayatan pada drama tu sama aja dengan di sini tapi ya. tanpa sedar kita kadang-kadang mengutuk tu melampaui batas. Dalam muka buruk, tengok kita cakap lah lagi kan Nabi ajar kita, kalau ada orang buat salah dengan kita pun Nabi ajar kita jangan bencikan orangnya, tapi bencikanlah perbuatannya. Betul. Dia buat salah, kita doakan dia semoga dia jadi baik. Tetapi perbuatan dia tu kita tak suka. Tapi orangnya jangan kita benci. Itu yang diajar oleh Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga, kejarlah apa yang disebut sebagai rahmat. Rahmat daripada Allah. Sebab apa? Hanya dengan rahmat Allah kita boleh masuk ke dalam syurga. Tanpa rahmat daripada Allah kita takkan masuk syurga. Tapi macam mana cara nak dapat rahmat Allah? Nak dapat rahmat Allah tak ada cara lain. Caranya adalah dengan beribadah sebanyak-banyaknya. Semak balik ibadah kita macam mana, solat kita macam mana, jaga solat ke tidak. Kadang-kadang lelaki periodnya tak berhenti. Orang lelaki datang bulan tak sampai-sampai ke masjid. Nampak tak? Kadang-kadang macam tu. Orang perempuan pun sama. Kadang-kadang
Lagi satu, semayang kita betul ke tak betul? Bacaan kita macam mana? Itu dia, belajar. Sebab nak mencapai kesempurnaan ibadah ni ada 4 perkara. Pertama, mesti dengan ilmu. Yang kedua, mesti ikhlas. Yang ketiga, mesti ada perubahan pada perangai dan tindak tanduk. Dan yang keempat, mestilah dimulakan dengan niat. Maknanya dengan ilmu, bukan main ikut-ikut saja. Solat Allah, tengok orang angkat takbir macam ada orang Allah. Dia ni guru silat kan? Ada Allah Atromen, macam-macam cara. Ada orang solat macam ada tu, orang ya? boleh kena tarik belakang, ada Allah. Dia paling belum sampai. Ada macam mana Kalau kayak itu sering kan? Itu sebab kena belajar. Bacaan pun, bacaan yang paling basic. Bayangan kita sekarang ni di Malaysia ni sampai ke tahap umur 50-60 tahun masih lagi peringkat memperbetulkan Fatihah. Kan? Sebab Fatihah tu mustahak. Kalau Fatihah kita tak betul, maka tak sah solat kita. Macam mana? Betul. Itu sebab kena belajar. Ya, ikhlas. Kemudian perubahan pada perangai. Kemudian apa dia? Kemudian mestilah dimulakan dengan niat. Karena bukan semua orang datang pergi masjid semayang untuk niat kerana Allah. Datang semayang dah ni. Saja aku semayang hari ni sebab YB ada. Contoh. YB. Kalau YB tak nampak pula aku pergi masjid, kata. Kadang ada orang macam tu. Saja aku datang pergi masjid ni sebab nak jumpa imam. Sebab apa nak minta imam tolong sign dokumen. Kadang ada orang macam tu. Sepun betul kan. Itu sebab kadang-kadang dalam semayang kita tak dapat khusyuk. Sebab apa? Sebab dalam semayang kita jumpa barang hilang. Allah atas meja rupanya, baru ingat. Allahu Akbar, lah lupa jahit tepi. Teringat baju yang dia jahit tadi belum jahit tepi lagi. Iya ya. Jadi misteri tersendiri bagi saya loh. Ketika sholat itu biasanya kita mengingat sesuatu yang lupa, ditaruh di mana, terus hilangnya. Biasanya kalau di bawah sholat biasanya itu kan cepat ingat dan bisa ketemu ya. Nggak tahu kok bisa seperti itu. Mungkin teman-teman ada tahu alasannya kenapa hal macam itu sering terjadi ya. Allahumma, air tak tutup lagi ni, yang tutup air dulu. Pagi tadi sembahyang subuh, Allahu Akbar. Jadi ke tidak Samsul Debat datang? Tadi dah bincang. Bayangkan semua sebab kita sembahyang bukan lama pun, tak lama. Tapi terlalu banyak fikir perkara-perkara lain. Masalah dia. Kan? Tentu. Dan begitu juga puasa. Tak lama lagi nak puasa kan? Ya betul. Tinggal 2 bulan lagi ya. Orang perempuan dah mula tanya, tahun ni tema kalau apa? Kan? Saya dah siap baju saya. Asyik. Baju batik Sarawak. Baju batik Sarawak. Saya minggu ni pakai baju batik aja. Kan? Jadi mana kata dah siap dah. Puasa macam mana? Orang puasa dia pun puasa. Kan? Tapi puasa dia macam mana? Puasa sepuasa-puasanya. Semayang tidak, apa tidak, puasa. Kan? Dia puasa dia untuk makan nanti. Kan? Lepas tu sibuk tanya soalan yang sama tiap-tiap tahun, mengharapkan jawapan yang berbeza. Batal tak kalau korek tak hidung? Betul dia tanya. Kalau korek hidung batal tak? Dia tanya. Jadi adalah yang cakap tak boleh korek hidung. Batal. Risal semua ni dah banyak dah berkerak-kerak dah ni sebab panas kering kerak. Dah terkeluar-keluar. Jangan. Habis lubang hidung dah tersumbat ni, bernafas pakai lubang sebelah lagi. Lepas tu terlelap, belah sini pula kering. Dua-dua dah tertutup ni. Dah terkeluar-keluar. Melambai dia. Ada aja. Macam mana, boleh tak? Kalau setakat nak bersihkan, boleh. Bersihkan, ambil air bersih. Dah. Itu salah. Janganlah datang fitnah. Kenapa kau tak buang tu dekat hidung kau tu bergantung? Sesungguhnya aku berpuasa. Nak bersihkan boleh, jangan dijolok saja, dijolok sampai hilang mata hitam. Dia punya seronoknya tu kan. Itu jangan.
Sampai hilang dia berada di alam khayalan. Iya betulnya. Jadi untuk puasa. Kemudian apa lagi? Zakat. Berapa ramai orang 31 Disember 2022 hari itu lah hari akhir nak bayar zakat, terlupa nak bayar zakat. Allah. Zakat pendapatan, zakat simpanan. Ni orang perempuan. Zakat emas. Tak padan dengan tua, gelang kaki pun pakai lagi. Kreng. Nak joget dan cerita Tamil apa? Contoh lah. Boleh pakai, tapi pakai tu ada kiraan dia. Kalau yang kita simpan di rumah pun ada kiraan dia. Kena bayar. Orang perempuan jangan disematkan barang kemas, kita masuk neraka sebab tak bayar zakat. Allah. Itu semua orang perempuan. Kalau rasa tak nak bayar, jangan pakai simpan barang kemas banyak-banyak. Minta duit aja dengan suami. Abang, saya tak nak minta barang kemas pun pada abang. Abang bagi duit pun saya pun suka dah. Macam tu je. Kalau abang betul-betul nak bagi emas, jangan besar-besar. Kecil-kecil pun tak apa. Paling tidak pun Habib jual. Macam tu. Menong suami. Betul. Jadi mana kata tolong zakat. Kemudian apa? Haji sekiranya mampu. Siapa yang baru daftar hari ini nak pergi haji, insya-Allah boleh pergi pada tahun 2137. Wah. Lama banget ya. Allah. 2137. 3 kali mati hidup kali pergi. Dah mati hidup. Belum mati hidup. Tentulah. Astagfirullahaladzim, lama ya sekarang. Jadi mati ya. Mana kata berusahalah kita. Ya. Jadi dalam kehidupan kita dengan masyarakat itu sebabnya kita hendaklah membersihkan diri kita. Amalan kita ni mana benda-benda tak baik kita kena buang, seperti mana yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-18. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan mengerjakan suruhannya dan meninggalkan larangannya, dan hendaklah tiap-tiap dari kamu melihat dan memerhatikan apa yang telah disediakan untuk hari esok, iaitu untuk hari akhirat, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat meliputi pengetahuannya akan segala yang kamu kerjakan. Maka berdasarkan ayat ini, tengok apa yang kita lakukan setiap hari. Apa amalan kita sebelum ini. Jangan kita jadi orang yang leka dengan dunia. Leka je. Orang bersedekah dia tak sedekah, orang beribadah dia tak beribadah. Kita kena tengok adakah kita sudah siap bekalan kita. Berapa ramai orang di atas dunia ni seolah-olah bersiar-siar, melancong di atas dunia, berjalan-jalan di satu dunia, berjalan-jalan, relax, suka-suka, gembira dan sebagainya. Tiba-tiba bila nyawanya dipanggil, barulah dia perasan yang bekalannya nak dibawa pada hari akhirat. Tengok dalam bekalannya masih lagi kosong. Allah. Itu yang kita takutkan. Tuhan bagi peluang dekat kita. Malam tadi berapa ramai yang tertidur tanpa sempat minta panjang umur, terlelap tengok drama. Ya. Nuha dan Adam. Jahat betul Adam ni, dia kata. Kesian Nuha. Melur untuk Firdaus. Melur Kenapa lah Firdaus ni bodoh sangat? Baik betul melur tu. Contoh kan, waktu terlelap. Bila terlelap, air pun sampai. Terima kasih banyak. Disambungin sama Ustaz ni, ya Allah. Timing ni betul. Timing. Tak, bila terlelap, tertidur, pagi-pagi tadi terjaga. Iya. Ya. Kita terlupa minta panjang umur. Pagi tadi Tuhan hidupkan kita lagi. Betul. Dan bila hidup pagi tadi, tak ada siapa pun kecewa. Alah, kenapalah hidup lagi ni? Tak ada. Iya, enggak ada. Semua dengan gembiranya dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Tapi ya. bila dah dipanjangkan umur, apa yang kita buat? Alhamdulillah. Hari ni kita datang. Pagi ni kita mulakan pagi tadi berselawat, dengar sedikit nasihat daripada yang berhormat. Lepas tu dengar pula ceramah pada Samsul Debat. Ini namanya majlis ilmu. Nabi kata barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin.
Jangan lupa hashtag pergi syurga balik hari. Contoh. Kan? Betul dapat dengar. Saya ni adalah penceramah yang paling sporting dalam Malaysia. Saya tak kisah kalau ada siapa-siapa nak tidur. Tidurlah. Saya tak kecil hati pun. Sebab memang dah itu kelebihan orang mendengar ceramah. Orang yang bagi ceramah tak boleh tidur. Pernah tengok orang ceramah tu? Pernah tengok? Tak pernah tengok kan? Itu sebab pahala yang dengan ceramah ni pun berbeza-beza. Mana sama orang yang duduk tengah ni orang sandar kat dinding? Mana sama? Ni contoh, janganlah beralih, ni contoh je. Ini duduk kat tiang, bertuah. Bertuah betul. Contoh lah. Pahalanya beza-beza. Kan? Saya tak kisah. Siapa nak tidur, tidurlah. Jangan ditahan-tahan mata tu. Kadang-kadang kat rumah ada bantal, ada aircon, ada kipas, susah nak tidur. Tapi dalam majlis ceramah, tegak-tegak dia boleh tidur. Tidurlah. Saya takkan buat, tu kenapa tidur? Saya takkan buat macam. Saya takkan buat macam tu. Saya takkan buat macam tu. Tidur. Cuma satu je permintaan saya. Nak tidur, cuma tolong jangan berdengkur. Takut ganggu orang sebelah dia. Ya. Kalau ganggu orang sebelah dia, sebab orang sebelah dia pun nak tidur juga. Jadi tidurlah sama-sama. Ya. Jangan risau. Okey je saya. Tapi bila kita datang ni, semua Allah Ta'ala bagi pahala. Malaikat catat pahala untuk kita. Itu sebabnya kalau dengar, sebab bila dengar ceramah ni, bukan semua orang boleh dengar sampai habis. Ada orang ada penyakit, kejap-kejap nak pergi kencing, jangan pergi kencing. Ada orang kejap-kejap nak belang keluar, dia nak pergi bersugi. Sugi berapi. Kata Pak Su Samsul Rau-Rau, sugi berapi. Kan? Itulah tu saya kata tadi. Bukan semua orang boleh tahan. Semua kena sabar. Sabar ni ada 3. Yang pertama, sabar untuk taat perintah Allah. Betul. Daripada pagi tadi kucing terus nak pergi ke pusat. Nak pergi ke pusat ni, berhenti sekejap sembahyang subuh. Kalau tak sabar tak berhenti, tak payahlah nanti lambat nanti terus ke pusat. Tak berhenti. Dekat Kampung Sabal Jaya. Berhenti dekat sana tadi. Alhamdulillah dekat masjid tu ada seorang dalam tu. Jadi kami pun datang. Tapi dia dah selesai subuh, mungkin orang dah balik. Kami pun masuk semayang. Kena sabar untuk taat perintah Allah. Puasa contohnya, kena sabar. Kalau tak puasa memang breakfast. Kan? Kalau tak sabar memang kita makan pagi. Tapi kena sabar. Kedua, sabar meninggalkan larangan Allah. Bukan senang. Mengumpat kan seronok. Kan? Kalau tengah mengumpat, kau tahu tak, dengar-dengar kan Samsul debat tu begini-begini. You go. Betul ke macam tu? Betul. Yang seorang tu pun datang. Tak baiklah kau ni mengumpat berdosa. Macamlah kau tu baik sangat. Dah kena dah. Kena sabar. Memang aku bukannya baik pun, tapi anggaplah ini usaha aku nak jadi baik. Itu. Dan yang ketiganya, sabar untuk menghadapi ujian dan dugaan. Betul. Ya, ujian dan dugaan. Antaranya apa? Ujian kena duduk dekat atas simen sejuk, kaki berlipat. Seronok tengok orang tu dapat berlunjuk. Contoh, tak apa, lunjuklah. Saya tak cakap sesiapa pun, ni contoh je. Kan? Nampak macam mana sakit lutut. Kan? Kita tengok, untunglah orang tu dapat duduk dekat kerusi. Sakit lutut. Betul nak tu ujian tu. Ada orang tu pula apa? Saya cerita, ada seorang sepupu kepada ibu saya. Dia nampak ada orang kemalangan, accident. Dia melintas jalan nak pergi tolong orang yang accident. Bila dia nak tolong, dia pula kena langgar accident. Dan bila dia accident, 3 bulan dia tak sedarkan diri. Bila dia sedar, apa yang berlaku?
Badan dia, kaki dia, tangan dia semua okey, berjalan macam biasa, bercakap macam biasa. Satu saja nikmat dia Allah Taala tarik. Lidah dia hilang dari rasa. Bayangkan. Sikit ujian Allah Taala ambil. Waktu mula-mula dia makan, dia buang pinggan dia sedih sangat sebab dia makan tak rasa apa. Macam biawak lah, telan. Saya tak tahulah biawak tu rasa ke tak. Tak pernah tanya pula biawak, kau ada rasa ke tak? Tak pernah tanya kan. Tapi macam tu lah, dia makan aja. Dia makan tapi tak ada rasa apa-apa. Apa perasaan kita? Kita sekali boleh rasa masin, boleh rasa masam, boleh rasa manis, boleh rasa pedas, boleh rasa pahit. Tapi lidah dia tak rasa apa-apa lagi. Itu pun ujian. Ujian kematian. Kematian suami. Memang menurut kajian di Malaysia, suami mati dulu. Cuba tengok tadi, aku heran yang main kompang tadi perempuan, heran aku tadi. Lelaki ramai mati dah. Salawat ala Muhammad tadi kan. Semangat orang perempuan tu tadi. Makin aku lalu makin kuat dia pukul. Betul. Tak, tapi memang betul. Saya pergi dekat pusat aktiviti warga emas di Negeri Sembilan, saya pergi kan, saya masuk dalam dewan tu semua orang perempuan lah. Orang lelaki tak ada, orang lelaki ramai mati dah, dia dah mati dah. Masya Allah, itulah ya tadi saya cukupkan dulu ya. Ini setengah video sudah setengah jam ya. Dan tadi Ustadz itu membahas memang betul ya 3 hal yang harus kita kejar dalam hidup ini. Yang pertama yaitu mengejar hidayah. Bagaimana kita itu mendapatkan hidayah, mendapatkan taufik. Itu sangat penting dalam kehidupan kita. Lebih penting daripada apa yang kita cita-citakan mungkin. Cita-cita kita mungkin membuat kita menjadi orang yang bermartabat, mempunyai mobil yang mewah, atau mempunyai kedudukan yang tinggi, atau ingin mempunyai rumah-rumah yang besar sehingga kita terlihat keren dan lain sebagainya. Mungkin cita-cita kita itu. Cuma yang lebih penting dalam hidup ini sebetulnya seperti yang apa ini disampaikan Ustadz, yaitu mendapatkan hidayah. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu mengejar maghfirah Allah Subhanahu wa taala, pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap apa-apa yang sudah kita lakukan dalam setiap harinya. Yang jelas kita pasti banyak dosa, yang jelas kita pasti membuat kesalahan yang mungkin kita tanpa sadar itu pasti banyak dalam kehidupan kita. Makanya kita harus mendapatkan ataupun usaha untuk diberikan maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu penjelasan yang kedua. Dan yang ketiga nanti di next video selanjutnya ya. Dan juga membahas tentang kesabaran nanti Ustadz ya. Dan seperti apakah yang ketiga ini yang harus kita kejar dalam kehidupan ini. Makanya next di video selanjutnya fix Anda harus ngaji bareng lagi sama saya Cak Ope. Saya kira ngaji bareng pada kesempatan kali ini saya cukupkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Salam untuk semua keluarga di rumah. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.